Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mukaddimah buka kitab Hayatus Sahabat 20 pemuda wira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasa dan bakti abadi. Yang mana kita kena ambil sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Bagi kita untuk kita sama-sama mengambil pendoman, ambil pengajaran untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat di antara mereka banyak perjuangan, banyak perjalanan tempuh dugaan dalam melaksanakan dan menyiarkan syariat Islam ini. Oleh kerana itu kena ambil contoh sahabat-sahabat sebagai tauladan, sebagai bimbingan kehidupan kita insya-Allah. Kitab ini yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Aziz Hashim Al-Bindani. Terjemahan Suara min Hayati As-Sahabah karangan Dr. Abdul Rahman Rafa' Al-Bashar. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in qadrihi taqdiran. Nahmaduhu wa nashkuruhu fi sira'il wa dhara'i wa syiddati wa khara'i wa azka salawati wa tahiyyatu wal barakat ala uswati syakiri lahu Muhammadin Mustafa wa alihi athhar wa ashabi akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tajzil hasanati bil hasanati wa sayyiati bil sayyiati. Amma ba'd. Saya memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta kelampangan waktu yang diberikan, buku tajuk Hayatus Sahabat 20 Pewira ataupun pemuda wira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat disiapkan. Ia merupakan jihad. Ia merupakan jilid pertama daripada terjemahan kitab Suwarun min Hayatil As-Sahabah karangan tokoh sejarah Islam Dr. Abdul Rahman Rafa' Al-Bashar rahimahullahu ta'ala.
Buku ini memaparkan gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan insan yang mulia yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi sahabat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diakui oleh Allah sebagai sebaik-baik umat daripada kalangan umat manusia. Sebaik-baik umat di kalangan umat manusia iaitu di kalangan para sahabat. Sehingga Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, khairukum, yang mana Nabi SAW sebaik-baik kalian korni, kurung aku. Iaitu korni. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu hadis yang mana sebaik-baik kurung adalah kurungnya korni, kurung aku bersama sahabat. Siapa dia? Sahabat-sahabat rahimahullah ta'ala. Summal ladzina yalunahum. Dan kemudian daripada itu, siapa dia? Tabi'an, orang-orang yang bersepat bersama dengan sahabat radhiyallahu anhu. Summal ladzina yalunahum, mereka yang mengikut mereka daripada kalangan tabi'in yang sempat bersama tabi'in. Itu kurung yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kalau kita melihat kebanyakan iman mazhab, iman yang berpegang dengan mazhab fiqh, kebanyakan mereka daripada kurung yang mana? Kurung ni. Kurung di antara 3 kurung. Yang pertama kurung tabi'in, kurung sahabat, kurung tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tabi'in. Imam Ahmad ibn Hanbal tabi'in. Imam Maliki adalah tabi'in. Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Mereka keempat imam mazhab daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semuanya di antara kalangan-kalangan yang mana duduk di kurung yang selamat. Baik tu kita hari ini orang tanya kepada saya, dah Ustaz, kalau kita nak buat mazhab sendiri boleh tak? Boleh ke tak? Kita nak tanya, sejauh manakah kita boleh buat mazhab sendiri? Ramai orang di antara mereka tahu 100,000 hadis. Tak cukup lagi kita nak buat mazhab sendiri walaupun kita hafal 100,000 hadis matang dan sebagainya. Mujtahid tarjih, nak jadi pangkat mujtahid tarjih, mujtahid fatwa dan sebagainya, mereka pun di kalangan mereka sekurang-kurangnya makan mereka, tahat mereka 300,000 hadis mereka hafal. Hafal pula bukan dalam bukan kitab, bukan untuk dah kitab, bukan dalam kitab. Kita hari ni baca hadis tengok kitab. Dah yang kata korang, kata aku. Baca hadis tengok kitab. Sebab kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang dok. Kita ni banyak dosa, banyak maksiat. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan di atas dunia ni. Duduk di akhir zaman yang penuh fitnah. Ada doa kata maudhu' tu. Ni ulama-ulama akhir zaman. Ni yang kita bimbang. Kalau hadis tu doa, tak boleh kita kabur maudhu' sebab dia hadis. Selagi mana dia tidak maudhu', tidak boleh kita kata dia maudhu'. Ia seolah-olah sama tarah doa dengan maudhu'. Kalau mu tak beramal yang doa, jangan kamu kata maudhu'. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muqaddimah pun panah dah. Saya pun panah tak rasa kipah. Kipah pun tak kuat. Allah. Di saat umat Islam hari ini mengalami krisis dalam memilih ekor yang sebenar. Ekor yang sebenar. Siapa yang nak pilih ekor? Kadang-kadang kita pilih hati-hati jadi ekor. Jangan. Kita kena pilih para sahabat. Kita kena ambil ekor. Kita nak sebut pun tak pandang mana. Pulut putih. Nak ambil ekor ataupun orang panggil ikutan kita. Sebagai contoh yang kita kena ikut, yang kita kena ambil pedoman dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok hari ni krisis, nak pilih siapa, maka kita kena ambil lah. Sehinggalah kecenderungan mereka memilih golongan yang dimukai Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka ni ambil ekor sebagai orang yang dimukai Allah Ta'ala. Tengok zaman ni, zaman K-pop. K-pop, kenapa? K-pop ada? Kenapa? Ya dah. K-pop. Zaman K-pop, zaman joget-joget. Mereka buat ekor mereka adalah orang-orang K-pop, orang-orang menyanyi, orang-orang joget.
Bukan mereka nak ambil ulama-ulama farafus salih. Salafus salih. Patutnya kita kena ambil mereka-mereka yang menjadi ekor. Siapa? Baik itu kita kena ambil ekor tauladan, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Tu kembali. Buku ini diharapkan dapat menarik perhatian kembali umat kepada satu generasi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka ni ambil contoh tauladan mereka-mereka yang jauh daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang belajar agama pun minat Korea. Bukan kita marah tengok Korea. Jadi minat belapau-belapau. Dah, siapa buat gambar profil orang Korea? Dah, kalau buat gambar profil nama selawat ke, tak apa lagi. Dah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tu dia. Mana saat ni? Hilang ni. Dah. Profil Korea. Ni siapa buat? Dah. Profil Korea. Kalau tak gambar keluarga boleh tahan ni. Daripada tak gambar profil Korea. Ni masalah di umat di akhir zaman. Patutnya kita ambil siapa contoh? Rasulullah. Ulama-ulama. Orang yang soleh. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengikut jalur-jalur yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ikutan, sebagai pandoman. Dengar tak? Ke dah dengar? Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Kalau tak dengar, kebal. Dah, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Dah, ni dah. Dah, supaya apa? Supaya kita kembali kepada ajaran Islam, supaya kita mengambil semangat perjuangan mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang bertukul lumus dalam dakwah Islam sebagai ikon petunjuk yang kita kena jalani dalam kehidupan kita, insya-Allah. Buku ini juga diharapkan akan menjadi rujukan para pendakwah. Macam saya, sebagai seorang pendakwah nak mengajuk orang kepada agama, sebagai pendakwah, para pejuang, orang yang nak berjuang. Kadang-kadang orang berjuang ni dia tahu kada asal. Orang jual mayat tak? Ni masalah ke? Aku kata, jual jangan kita jual semata-mata, semayang wajib kita kena laksanakan. Ia adalah tanggungjawab. Tak ramah hak jenis lagu ni. Semangat atas perjuangan sahaja, tetapi dari sudut akhlak, didikan, mereka jauh daripada dan terpesong daripada agama Allah Ta'ala. Mereka tidak mengambil contoh sebagai para sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat, walaupun saat mereka berjuang, saat mereka menempuh ranjau, menempuh cabaran yang begitu dahsyat, mereka tetap solat, mereka tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada solat yang disyariatkan sebagaimana syiddatul khauf, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan dalam keadaan yang mana? Dalam keadaan yang sangat-sangat getir. Kalau kita kalau saat gitu memang tak mayang kita. Tapi sahabat tetap berdiri teguh menegakkan sembahyang walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Bahkan ada disyariatkan solat dan ketika mana kita duduk dalam peperangan. Solat duduk dalam peperangan. Ada solat yang duduk dalam peperangan. Dia dalam buku kitab fiqhnya ia panggil solat syiddatul khauf. Lepas tu kita kena ambil sahabat. Kita sakit kaki sikit dah mayat tu. Kalau sakit lutut lagi dah. Tak kira sakit apa bang. Tak mayang dah. Ni jauh kita dengan generasi-generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Lepas tu kita kena muhasabah kepada muslimin dan muslimat yang tersasar jauh. Marilah kita menuju dan mengambil sahabat sebagai contoh. Kepada yang membaca buku ini, sudikah kiranya mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk saya, yakni untuk pengarang, ibu bapa, anak isteri dan guru-guru kami serta siapa sahaja yang terlibat dalam menghasilkan buku ini, insya-Allah. Amin. Saya doakan tuan pengarang kita ini, kita 20 pemuda wira Rasulullah SAW ini diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Ta'ala, supaya kita dapat sama-sama mengambil manfaat contoh tauladan
sahabat radhiyallahu anhu sebagai ikutan dan panduan kita bersama insya-Allah. Duduk atas kita. Dalam kesempatan ini saya ungkapkan jutaan penghargaan yang tidak terhingga kepada ibu dan ayah tercinta, isteri dan anak-anak yang dikasihi, guru-guru yang disayungi. Dak tuan musannaf kita doa. Dak jangan suka senyum. Dak tu dia. Yang terutama Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki yang banyak mendidik dan membimbing saya dalam lapangan ilmu dan dakwah. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat Darul Muhajirin yang banyak membantu dakwah dan taklim saya. Baik tu ni antara doa dia untuk guru-guru dia. Antara Al-Murabbi Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari masih lagi hidup. Alhamdulillah. Boleh ambil barakah temu dengan dia. Anak saudara saya pun kena tahnik dengan dia dengan kata. Betul tak? Nama dia Muhammad bin Muhammad Faizul. Dia lahir alhamdulillah dia berkesempatan bertemu dengan Syekh Nuruddin. Ketika tu dia lahir pada 12 Rabiul Awal. Tu tak? Betul? Tu lah 12 Rabiul Awal. Sepenuh nama tu anak dari saya pun nama macam saya juga. Cuma nama saya Muhammad bin Abdullah. Anak dari saya Muhammad bin Muhammad Faizul. Allah SWT Muhammad. Dan sepupu saya pun ada juga nama dia Muhammad bin Muhammad Rosdi. Sepupu saya. Ramai keluarga ni nama Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Muhammad bin Rosdi. Salah sebut. Nama sepupu saya Muhammad bin Rosdi. Bukan Muhammad bin Muhammad Rosdi. Silap sebut. Minta maaf deh. Jangan marah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sahabat tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat Darul Muhajirin yang banyak membantu Muhajirin ini, iaitu pondok di sepanjang ni lah, dan dakwah dan taklim. Begitu juga sahabat-sahabat yang tak mampu saya senaraikan semuanya di sini. Banyak nama sahabat dia, kawan-kawan dia. Macam kita lah. Masa tengah-tengah belajar ramai kawan-kawan lah. Ke mana? Ke tak ada kawan kita? Ada kawan. Macam saya sendiri pun ramai kawan-kawan. Kawan yang duduk di madrasah Darul Muhajirin. Madrasah duduk di sekolah rendah. Dan kawan yang duduk di Kudeki dan sebagainya. Banyak kalau nak kira banyak juga. Di Turki banyak yang nak kira. Banyak, terlalu banyak. Akhir kata semoga Allah menjadikan buku ini manfaat kepada umat Islam sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan barakah, rahmat dan manfaat yang besar pada para sahabat rahimahullahu ta'ala alam ajma'in. Amin. Tu dia. Assalamualaikum Ustaz. Jangan laju sangat, sebut biar betul. InsyaAllah. Kalau ada betul tu tolong tegur. InsyaAllah. Moga-moga kita mendapat sama-sama baiki. Tu dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Aziz Al-Bindani, Muhammad Azri bin Hashim bin Yunus bin Hasan, Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Orang Rawang, orang Selangor. Tu dia. Moga saya doakan. Saya nak jumpa juga ni sahibu ni, Abu Aziz Al-Bindani ni, insya-Allah kalau ada rezeki. Nak ambil barakah. Insya-Allah. Kita baca kitab dia malam ni, moga-moga dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Biodata pengarang kitab Suwarun min Hayati As-Sahabah. Dr. Abdul Rahman Rafa Al-Bashar lahir pada 17 Syawal 1338 Hijrah bersamaan dengan 4 April 1920 di Bandar Ariha di utara Syria. Lahir di Syria dan mendapat pendidikan awal di sana, di Syria lah. Kemudian menyambung pengajian ke sekolah tinggi di Fakulti Syariah Al-Khosirah di Halab sehingga tahun 1941. Beliau setengahnya dihantar ke Universiti Al-Azhar meneruskan pengajiannya di Fakulti Usuluddin, iaitu pada tahun 1943. Dan pada masa yang sama beliau menyertai Fakulti Sastra Universiti Fuad 1 Universiti Kahirah, iaitu di
Mesir lah. Beliau telah memperoleh sijil tinggi Usuluddin pada tahun 1945 dan menerima ijazah sarjana muda pengajian bahasa tahun 1947. Pada tahun 1948 beliau telah menerima BA dalam bahasa Arab dari Universiti Fuad I dan menangi anugerah khas universiti kerana telah menduduki tempat pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengarang kita bukan orang barang jugalah. Tu dia. Dapat kelas nombor 1. Saya pun tak siapa nombor 1. Kalau nombor 1 belakang tu mungkin boleh. Nombor 1 tak depan tu susah juga. Nak dapat sebab ramai orang cerdik-cerdik belakang. Tapi kalau boleh cakap, tak semua boleh cakap belakang. Kalau bak nulis, bak kiraan ramai. Lepas tu ada orang kelebihan dia pandai menulis. Ada kelebihan dia pandai bercakap. Ada ilmu dia boleh bercakap, dia boleh sapa. Nulis tak berapa nak ada. Ada orang dia tak pandai. Dia pandai tunjuk ni dia boleh kabur gini, ni boleh kabur gini. Nak ngajar tak pandai. Ada orang yang boleh cakap boleh, ngajar boleh. Boleh belaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembalinya beliau ke Syria, beliau telah bekerja sebagai seorang guru pada tahun 1949 dan kemudiannya dilantik menjadi nazir bahasa Arab di Halab. Halab ni mana Halab? Halab ni mana? Syria tak? Halab ni Syria lah. Takkan nak tahu lagi. Pada tahun 1955 beliau telah dilantik menjadi ketua jemaah Nazir di Damsyik. Damsyik ni Syria jugalah. Seterusnya dilantik menjadi pengarah Maktabah Abdahiriyah sekitar tahun 1962. Dalam masa yang sama beliau menjawab jawatan pensyarah di Universiti Damaskus sehingga 1964. Kemudiannya beliau telah dipinjam ke Arab Saudi bertugas sebagai tenaga pengajar di Universiti Kajian Akademik di sana. Beliau akhirnya menerima ijazah sarjana pada tahun 1965 daripada Fakulti Sastra Universiti Kahirah dan ijazah Doktor Falsafah pada tahun 1967 dan bekerja sebagai seorang profesor di Fakulti Bahasa Arab di Universiti Imam Muhammad bin Saud, Universiti Islam yang juga pengurusi jabatan Balarah dan Nakok. Beliau telah menyelia banyak tesis dan mengambil bahagian dalam beberapa persidangan dan jawatan kuasa akademik dan turut sama terlibat mengasaskan kesatuan kesetaraan Islam dan dipilih sebagai naib presiden dan ketua pusat kesatuan negara-negara Arab dan ahli lembaga pemenang amanah kesatuan itu. Beliau adalah tokoh sejarah yang banyak berjasa kepada perkembangan kesetaraan bahasa Arab dan dakwah Islam. Di antara cetusan idea menghasilkan ensiklopedia sastra dakwah Islam yang dikeluarkan oleh Fakulti Bahasa Arab di Riyadh yang diselia oleh beliau sendiri. Semangat beliau di peringkat antarabangsa juga amat besar di mana beliau merupakan jawatan kuasa penubuhan Liga Kesetaraan Islam. Bahkan pertemuan awal penubuhan kesatuan ini diadakan di dalam rumah Dr. Abdul Rahman Rafaq Al-Basar di Bandar Riyadh pada tahun 1400 Hijrah, iaitu tahun 1980 Masih. Ia merupakan pembentukan sebuah badan penaja kesatuan itu yang diketuai oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi. Hasil pemufakatan itu akhirnya diadakan Perhimpunan Dunia Sastra Islam Antarabangsa yang diketuai oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi di Lucknow pada bulan Jamadi akhir 1404 Hijrah. Ia adalah persidangan yang mengukur pengabar sastra Islam sedunia. Dr. Abdul Rahman Basar telah dipilih sebagai naib ketua kesatuan dan pusat kesatuan negara-negara Arab dan ahli lembaga pemenang amanah kesatuan itu. Dr. Abdul Rahman Rafaq Al-Basar juga telah mengambil bahagian dalam beberapa jawatan kuasa seminar dan pembentangan akademik dan menyelia beberapa penulisan tesis sarjana PhD. Beliau juga banyak meninggalkan karya penulisan sastra dan dakwah, penggemar karya sastra dan dakwah Islam. Antara hasil penulisan beliau ialah Suwarun min Hayati As-Sahabah. Ni kita kita nak baca ni.
Allahumma shalli ala Muhammad. Anak ni suarun min hayati as-sahabiyat, suarun min hayati at-tabi'in, nahwa adab islami fil adabi wan naqdi, ahdul butulat dan al-udwanu alal arabiyah, udwanu alal islam. Dr. Abdul Rahman rahimahullah meninggal dunia pada usia 66 tahun pada hari Jumaat 12 Zulqa'dah 1406 Hijrah bersamaan 18 Julai 1986 di Bandar Istanbul, Turki. Dia meninggal di Turki. Jenazahnya dikebumikan di perkuburan Al-Fatih yang merupakan tempat bersemandinya para sahabat at-tabi'in yang sangat dicintai beliau dalam kehidupannya. Semoga Allah yang Maha Berkuasa menggolongkan beliau bersama mereka di dalam syurganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dak beliau meninggal di Turki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dak saya tak sempat nak ziarah. Mungkin kita kena cari makam Syekh Dr. Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Mungkin kalau kita sebab baru-baru kita pergi dekat sahabat-sahabat yang besar-besar jugalah. Antaranya kita pernah ziarah makam as-sahabah iaitu Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kita cerita puasa 6 ni, menariknya Abu Ayyub Al-Ansari ni adalah adik ahad yang kita panggil adik ahad. Adik yang tunggal yang mana yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang dimasukkan dalam kitab Sahih Muslim. Yang mana tentang sunat kita puasa 6. Man shoma Ramadan, bahasa apa yang puasa Ramadan, fa atba'ahu, kemudian atba'ahu dia wa atba'ahu, kemudian dia buat mengikutinya min sitan 6 daripada Syawalin, daripada bulan Syawal ni 6 hari di dalam bulan Syawal, maka solat kaldah. Dia solat pula. Dia puasa seperti 1 tahun. Ada makan yang mana tempat asal khalifah ataupun kita kata Osmani lah. Osmani. Dia Masjid Ija kita pergi. Kita tengok. Orang panggil Masjid Ija. Baik. Tu dia. Kita mukadimah kita. Iaitu Abdullah bin Abbas. InsyaAllah satu masa lagi kita akan masuk tajuk kita sahabat Abdullah bin Abbas. InsyaAllah pada masa pada besok hari kita akan sambung sahabat yang pertama. Kita baru mukadimah malam ni, kita mukadimah ambil barakah pada malam Jumaat. Dan kita sedekahkan Fatihah untuk arwah ayah saya, yang mana arwah ayah saya telah meninggal dunia cukup pada 21 tahun ke berapa? 21 tahun. 21 tahun, selama 21 tahun. Arwah ayah saya meninggal dunia selama 21 tahun. Malam ini adalah malam yang mana lekat 21 tahun pemergian ayah saya. Adik saya pun usia dia pun dah 22 tahun dah. Ke 21 kau? 22. Adik saya 22. InsyaAllah kita sedekahkan Fatihah untuk arwah ayah saya dan mereka yang telah syahid, mati lemas. 3 orang yang kita dengar berita semalam pagi tadi baru ditemui. Yang paling lewat 12.40 temu mayat ataupun jenazah dikebumikan di Kuala Telemong. Baru cerita semalam yang mana ia mati lemas. Pagi tadi 3 orang adik-beradik. Salah seorangnya adalah Hafizahullah Ta'ala anhu. Kita nak sebut Hafizahullah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala menjaga dia, merahmati dia. Moga-moga dia dapat mensyafaati keluarga dia, insyaAllah.
Dah dengar kata dia baru lagi hafiz dan dia 3 beradik. Seorang tu hafiz Al-Quran. Dan masih lagi belajar 3 meninggal dunia. Dah meninggal dunia kena mati lemas semalam. Dah hari ni baru temu mayat 3 orang. Kita sedekah Fatihah dan juga untuk muslimat dan ibu bapa kita semua yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Moga-moga Fatihah yang kita baca tadi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk yang semati, untuk ayah saya dan muslimin-muslimat seluruhnya. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Sebelum akhir, saya nak mengajak kepada tuan-puan macam biasa. Saya nak khabar madrasah yang saya bina ni bersama kawan-kawan ini adalah satu pusat pendidikan yang berkonsepkan pondok dan tahfiz. Untuk kami sebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting kami juga insya-Allah cuba sedaya mampu untuk menawarkan pengajian percuma. Kami juga akan menawarkan pengajian percuma bagi anak-anak asnah-asnah dan pelajar dari keluarga yang kurang bernasib baik. Dan nak belajar tapi keluarga tak mampu nak bayar yuran. Ada keluarga yang nak belajar tapi tak mampu nak bayar yuran. Mari datang sini insya-Allah. Kita akan cek. Jika benar-benar tak mampu, kita akan bantu setakat kemampuan insya-Allah. Untuk makluman bagi yang memulakan operasi madrasah ini, kita perlu menyiapkan 45% lagi. 45% lagi untuk kita buat permulaan. Kita baru buat 5% baru. Lagi 45% dan untuk kita buat pasanan yang sangat penting untuk kita nak belajar ni. Untuk cara lekat lah. Kalau tak lekat boleh. Dah nak duduk. Mungkin duduk gak gitulah. Api tak ada lagi. Ada api hak ada dah. Ada hak tak ada lagi. Kalau boleh, bagi kita nak kesesaan untuk mereka hafazan. Nak menginap, belajar dan sebagainya. Kalau kita nak bagi selesa lah untuk belajar yang sangat bagi kita nak bagi kesesaan kepada pelajar. Walaupun mereka di kalangan anak-anak yang tak mampu, walaupun mereka ni dari kalangan yang tak mampu nak bayar yuran, tetapi seperti anak-anak kita jugalah. Mereka juga perlu kepada kesesaan untuk belajar. Nak kena tempat tinggal, dia comel. Comel mana? Ada lampu molek nak tengok kalau nak baca takkanlah kita nak pasal lilin. Kalau 8 bulan dulu boleh pasal lilin. Sekarang ni kalau kita nak buat gitu takut orang tak mau nak mari. Apa dah? Tu dia. Justru saya ingin mengajak kepada anda semua, kita semua pihak yang ingin membantu saya untuk siapkan segera madrasah ini. Saya doakan semoga tiap sen yang saudara sumbangkan bagi melihat madrasah ini tertegak akan diganti dengan kejayaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga walaupun sumbangan anda hanya nilai 1 beg semin akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berganda-ganda kerana niat anda nak kita untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahan anda sekalipun anda hanya membantu dengan nilai 1 beg semin, InsyaAllah selagi mana tertegaknya bangunan hasil daripada duit kita, hasil daripada semin dan hasil daripada bata kita sumbang ini, selagi itulah kita akan mengalir ganjaran pahala insya-Allah. InsyaAllah. Seperti Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang akan terus mengalir pahala kepada kita nanti sekalipun kita telah meninggal dunia.
Dan sekalipun kita telah meninggal dunia, kita akan dapat ganjaran pahala yang terus mengalir. Sebagaimana Nabi SAW sebut, "Idza mata badal insan inqata anhu amalu illa min salasatin." Apa dia? Pertamanya sedekahun jariyah. Pertama Nabi sebut sedekah jariyah, sedekah yang kita lakukan atas dunia. Bayangkan selagi mana tertegaknya madrasah tahfiz ini, selagi itulah kita akan mendapat ganjaran, insya-Allah. Insya-Allah. Baik tu kita kena ambil baik-baik. Kita marilah sama-sama kita berinfak, kita membantu menyiapkan segera madrasah ini. Dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalathatin min sadaqatin jariyah aw ilmi yang yuntafa'u bih min aw walad ilmu yuntafa'u bih waladin salihin yad'ulah. Waladin salihin yad'ulah. Apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila matinya seorang insan manusia, meninggal dunianya manusia itu, dan maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Kenapa dia akan terus mengalir? Apa dia? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang kita infak tadilah. Dan setiap sen yang kita infak, setiap sen yang kita bantu, setiap apa yang kita wakaf tadi, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampai ke orang. Macam saya kabut tentang kisah Nabi, kita cerita tentang sahabat, kita cerita tentang pengajaran, apa yang kita dapat, manfaat, apakah dia, hukum, hakam dan sebagainya. Kita sampai dan orang yang menerima, orang yang beramal pula, dan orang yang beramal sampai ke orang lain pula. Itulah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, inilah yang dinanti-nantikan dan orang-orang yang berkahwin, orang yang menikah, iaitu waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada ibu bapanya. Dan anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada ibu bapanya. Ustaz, kita ni jahat ustaz, warna ustaz. Dan boleh tak kita doa? Kalau kita doa, kita dikira anak yang soleh. Dan anak yang soleh ni dia sentiasa ingat kepada mak ayah, menghormati mak ayah dia. Jahat macam mana pun kita menghormati mak ayah, insya-Allah Allah Taala akan baik kita, Allah Taala akan bersih kita. Baik tu kita nak jadi anak yang baik, kita kena menghormati ibu bapa kita. Kita kena sentiasa doa kepada mereka. Mereka dah mati dah ustaz, kita dulu jahat ustaz. Kita katok dia dulu. Contoh. Dah bukan katok sungguh. Dah contoh. Dah dia mati dah ustaz, warna kita nak minta maaf. Kita doakan mereka untuk kesejahteraan, untuk kebaikan. Insya-Allah Allah Taala akan bantu kita, dan moga-moga dengan kita doa, dia pun redha dengan kita, dia akan maafkan kita dapat pahala, dan dia pun dapat ganjaran doa daripada kita. Dia sedang menunggu. Ibu bapa yang telah meninggal dunia sedang menunggu doa daripada anak-anak dia. Kalau kita anak-anak tak berdoa kepada dia, siapa lagi nak berdoa? Baik tu saya dan adik-beradik saya. Malam ini cukup 29 tahun. 21 tahun ayah saya meninggal dunia. Cukup 21 tahun ayah saya meninggal dunia. Saya panggil adik-beradik saya, bukan saya lah, abah saya lah. Dia panggil, kumpul adik-beradik duduk dalam rumah, untuk kita sedekahkan Fatihah, untuk kita doa sama-sama. Kita minta dengan Allah Ta'ala, moga ayah saya diberikan kebaikan, diberikan rahmat, dijauh daripada azab kubur, dijauhkan daripada azab neraka, dan kami dapat bersama dengan mereka di akhirat kelak, bersama dengan ayah saya di akhirat kelak. Baik itu saya minta dengan Allah Ta'ala. Baik itu tuan-puan pun begitu juga. Kalaulah tuan-tuan ada masa tiap-tiap lepas fardu, salat fardu, kita doa untuk mereka. Jangan lepas doa untuk mereka. Mereka sedang menanti doa anak-anak mereka. Orang tanya, siapa ada ustaz? Siapa? InsyaAllah. Ini hadis Nabi SAW. Kalau kita tak percaya hadis Nabi, siapa lagi kita nak percaya? Kalau Nabi kita tak percaya, siapa lagi kita nak percaya? Baik tu kita kena percaya apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi sabdakan kepada kita. Wallahualam. Sekadar itulah untuk kasihan kita. Apa yang baik daripada Allah, dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dah boleh, usapan bawang.